Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nusalli wa nusallimu ala zannabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mati pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, hadirin hadirat, muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hari ini 27 Rejab. Bagian besar ulama menyebut bahawasanya 27 Rejab 13 tahun ke-13 kenabian Nabi kita Muhammad SAW berlaku satu peristiwa yang besar. Di antara mukjizat yang Allah anugerah kepada Nabi SAW, iaitu berlaku peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Isra' ni tuan-tuan sekalian, iaitu berjalan malam. Nabi diperjalankan oleh Allah Ta'ala pada satu malam daripada Masjidil Haram Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Kemudian baginda diangkat naik ke langit. Daripada Baitul Maqdis sampai langit ketujuh. Naik lagi Sidratul Muntaha. Naik lagi Hadratul Qudsi. Di sanalah baginda diizinkan oleh Allah Ta'ala, dianugerahkan oleh Allah Ta'ala melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah menganugerahkan pada Nabi berbagai-bagai kelebihan juga kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan turun balik ke bumi Baitul Maqdis, kemudian pergi pula ke Masjidil Haram. Daripada lepas Isya dan sampai ke Mekah tu sebelum subuh. Itu dikatakan Isra' dan Mi'raj. Dan saya tak berhajatlah tuan-tuan nak cerita satu persatu. Kalau saya cerita pun benda yang sama juga kan. Nabi naik borak daripada Mekah pergi Baitul Maqdis, tengok macam-macam gitu begini, kan? Naik langit ketujuh, naik lagi turun. Kalau kita cerita pun benda yang sama. Cuma yang kita naknya ambil iktibar, pengajaran daripada peristiwa tersebut. Jadi sebelum kita bercakap tentang Isra' Mi'raj ni, kita tengok apa yang berlaku sebelum peristiwa tersebut. Nabi berjuang, tuan sekalian, menegakkan Islam ini 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Jumlah tempoh perjuangan baginda itu 23 tahun. Di tengah-tengah penggal, separuh daripada penggal perjuangan itu, Allah angkat dia naik ke langit. Sebelum Allah angkat Nabi itu, Nabi mengalami satu suasana yang menyedihkan. Sepanjang perjuangan baginda di Mekah, dia dipertahankan oleh Siti Khadijah. Dan juga Abu Talib, pak dara dia. Apabila Khadijah dijemput oleh Allah Ta'ala, dan Abu Talib meninggal, tekanan-tekanan ke atas Nabi bertambah-tambah hebat. Kemuncaknya, apa yang berlaku di Taif. Nabi dilontak dengan batu, terpaksa merangkak di jalan raya. Ketika suasana sedih inilah tuan-tuan sekalian, Allah angkat Nabi naik ke langit. Balik tuan-tuan daripada Isra' Mi'raj, Nabi dinista lagi teruk. Kata Nabi Muhammad ni dulu tak apa gila. Ni cerita ni pelik ni. Pergi daripada Mekah pergi Baitul Maqdis. Separuh malam saja. Begitu begini. Lagi kuat tekanan ke atas Nabi. Didustakan Nabi kita tu. Cara kita fikir, macam mana Allah Ta'ala ni tengah teruk Nabi, ditekan bantara tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, peristiwa ini, bila Allah angkat Nabi naik ke langit, maka Nabi melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka yang menentang Islam, angkuh dengan kekayaan dan kerajaan yang mereka miliki.
Allah tunjuk pada Nabi, kerajaan aku jauh lebih besar. Kekayaan aku jauh lebih hebat daripada apa dimiliki oleh musuh-musuh aku. Mereka memiliki nikmat yang hebat. Mereka berbangga. Kesakitan yang kamu tanggung kecil sangat Muhammad. Allah pertuntun pada Nabi neraka. Allah Ta'ala azab neraka bagi penentang Islam jauh lebih hebat. Tuan-tuan kena ingat, perjuangan Nabi di Mekah ni cuma berdepan dengan kaum dia saja. Kaum Quraisy, orang Mekah. Lepas ni, Nabi turun daripada langit ni, daripada Isra Mi'raj, Nabi hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, cabaran lagi hebat. Kalau di Mekah, dia cuma berdepan dengan kaum dia. Tapi bila sampai Madinah, dia terpaksa berdepan dengan puak-puak munafik. Di kalangan orang Islam sendiri yang mengaku Islam. Tapi hati mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terpaksa berdepan dengan orang Yahudi, orang Nasara. Terpaksa berdepan dengan kuasa besar dunia, Rom dan Parsi. Maka Nabi diangkat oleh Allah Ta'ala untuk menerima bekalan-bekalan dalam perjuangan baginda. Allah bagi berbagai-bagai tuan-tuan pertolongan dan anugerah kepada Nabi sebagai bekalan untuk meneruskan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita tak tahulah tumbuh mana, saya tak tahu, tapi saya masih ingat ketika saya duduk di pondok. Bila duduk di pondok tuan, bila masuk bulan Rejab, Tok Guru baca kitab Kifayatul Muhtaj. Kitab hadis Isra Mi'raj yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani. Sampai 27 Rejab, kitab tu nak khatam. Lepas tu bila khatam 27 Rejab, makan bubuk kacang. Itu duduk di pondok dulu tu. Baca. Setiap tahun ulang macam tu kan, insya-Allah. Kata Tok Guru, Tok Guru saya ingat lagi Tok Guru kata, langit berkelahi dengan bumi. Bertengkak, berhujah. Siapa lebih mulia? Langit kata kamilah mulia. Sebab kami duduk di atas. Hampa duduk di bawah. Di bumi ni, tempat orang bertumpah darah. Di langit ni, tempat malaikat sujud kepada Allah Ta'ala. Taat perintah Allah. Kemudian tuan sekalian, bumi dia nak kalah. Bila nak kalah berhujah, bumi buat keluar dia punya buah tokai itu, buah ni lah, buah pukai. Dia kata apa? Betul lah, hampa di atas kami di bawah. Tapi kamu kena ingat, makhluk yang paling mulia, Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW. Dia dilahirkan di bumi. Dibesarkan di atas muka bumi. Diangkat sebagai Rasul di bumi. Dia mati pun di bumi. Di bumi pun dalam bumi. Jadi kamilah mulia. Sebab kami mengandung seorang manusia yang paling mulia. Kamilah mulia. Langit kalah tuan. Maka langit berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhan kami, apa-apalah kiranya makhluk yang mulia itu dibawa naik ke langit untuk dipersaksikan oleh penghuni langit. Berlakulah Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam. Tak tahu kan? Satu lagi tuan sekalian yang saya petik daripada satu buah buku kalangan ulama gerakan Islam kita ni. Saya lupa nama dia. Tak silap saya Said Awang. Dia kata peristiwa ni berlaku antara bumi ke bumi. Mekah, Madinah. Mekah, Baitul Maqdis. Bumi ke langit. Baitul Maqdis naik ke langit. Sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa, sampai Al-Qudusi. Kemudian langit ke bumi. Turun Nabi sampai ke bumi Baitul Maqdis, bumi ke bumi. Bumi daripada Baitul Maqdis pergi pula ke Baitul Haram, Mekah. Bumi, langit, bumi. Perjalanan Nabi tu. Nak ceritanya hubungan antara bumi dengan langit cukup rapat. Kata orang tuan-tuan, penghuni bumi, langit boleh hidup tanpa bumi. Tapi bumi tak boleh hidup tanpa langit. Langit boleh hidup tanpa bumi. Tapi bumi tak boleh hidup tanpa langit.
Kerana tuan-tuan, sebahagian besar bumi ni pengaruh daripada unsur-unsur langit. Matahari di atas langit tu. Bayangkan kalau tak ada matahari, macam mana kita nak hidup? Tak salah kata matahari tak ada. Jerubu tuan-tuan sekalian, 2-3 bulan cukup. Orang buat bendang, padi dia jadi kuning. Tak boleh tuan-tuan. Makna kata, nak wujud klorofil, nak memasak makanan. Tumbuh-tumbuhan takkan jadi hijau kalau tak ada matahari. Begitu juga pengaruh bulan tuan, mempengaruhi pasang surutnya air. Begitu juga dengan arus dan sebagainya. Banyak dipengaruhi oleh langit. Jadi penduduk bumi perlukan sesuatu daripada langit. Tak ada langit, payah. Saya tuan sekalian, dulu saya mengajak ni di pejabat di di Petronas. Ketika itu pejabat dia di Daya Bumi. Bila pejabat Petronas ditukar di KLCC, bangunan tinggi maka kuliah saya dipindahkan ke KLCC. Hari pertama saya mengajak tuan di KLCC tu, dia orang bawa saya naik lift. Naik tingkat atas 88 tingkat. Laju lift tu tuan. Sekejap je sampai keluar pada lift tuan. Nak pergi ikut tingkap tu, tengok tuan, Allah, tak berani saya duduk dekat tingkap. Tengok bawah, gayat tuan. Tuan-tuan bayangkan kita duduk tingkat 58, tengok ke bawah, gayat. Bayangkan kita duduk di bawah, tengok ke atas, langit tak ada. Gayat mampu Bayangkan muslimat kita pagi-pagi bisidai kain, jengok kata, tengok lagut-lagut, langit tak ada, terpelahur. Mampu pengsan habis. Ada langit, dia tak apa nak gayat sikit. InsyaAllah. Yang pentingnya kita kena ingat diri kita tuan. Jasad kita unsur-unsur bumi. Jasad kita unsur bumi. Sebab itu kita makan semua daripada bumi. Makan padi, tanam di bumi. Minum air, bumi. Makanlah apa-apa, semua bumi. Binatang, bumi. Ayam, itik, semua bumi. Tapi dalam badan kita ni bukan jasadnya tuan. Tapi kita ada roh. Roh bukan dicipta di bumi ni. Roh dicipta tuan-tuan di alam roh. Tinggi sana tu. Baik itu makanan rohani tak sama makanan jasmani. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bukan setakat kita perlukan makan, minum, pernafasan, udara dan sebagainya di bumi, kita juga perlu untuk unsur langit. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jasmani dan rohani kita. Bumi kita perlu bumi. Dalam yang sama kita tak boleh nafi, kita perlukan unsur-unsur langit, yakni wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, saya terus kepada Nas, peristiwa Isra. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Isra ayat 1. Mana Isra? Berjalan malam. Daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Itu dinamakan Isra. Jalan malam. Mi'raj, Nabi bawa naik ke atas. Daripada Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha, Mustawa, sampai Hadratul Qudsi. Itu dinaskan dalam suratul Najmi ayat 13, 14, 15. Mari kita tengok dulu tuan-tuan ayat Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada satu malam daripada Masjidil Haram Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, yang kami berkati sekeliling perjalanan itu supaya kami nak tunjuk tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mendengar lagi amat melihat peristiwa tersebut. Ayat ini Allah mulakan dengan kalimah subhana. Kita sebutkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa makna subhana? Maha suci.
Kerana Allah tahu. Kalau Nabi cerita, memang orang tak percaya punya. Allah mulakan kalimah ini dengan ayat ini dengan kalimah subhana. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Maha suci Allah, dia bersifat kekurangan yang tak mampu nak memperjalankan Nabi Muhammad pada malam tu. Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan lah, itulah yang memperjalankan Nabi. Jadi orang beriman percaya. Sebab apa saja yang berlaku pada Nabi atau siapa saja makhluk Allah ini takluk kudrat dan iradat. Apa makna iradat? Allah dah tentu pada azali. Allah nak memperjalankan Nabi. Kudrat, Allah berkuasa. Apalah sangat tuan-tuan. Nabi itu makhluk Allah. Langit bumi semua makhluk Allah. Payah sangat kalau Allah nak mempertemukan satu makhluknya dengan makhluk yang lain. Payah ke? Tak payah. Gula kita punya, teh kita punya, cawan kita punya, ayak kita punya. Ni gelas ni. Gelas kita punya, ayak panas kita punya, teh kita punya, gula kita punya. Nak ambil ayak bolam ni, nak ambil teh bolam ni, nak pertemukan ayak, teh, gula. Payah kan? Tak payah terang mana. Tapi kalau gula nak masuk sendiri dalam cawan, memang payahlah. Teh nak masuk sendiri, memang susahlah. Ayak nak terjun sendiri dalam cawan, memang payahlah. Kalau kita mempertemukan mereka, payah tak payah? Payah apa? Saya nak masuk menghadap Sultan Perak. Payahlah tuan-tuan. Tapi ke Sultan panggil saya. Dijemput Ustaz Siddiq Nur ke istana Beta. Beta nak bagi pingat apa-apa. Dah. Kerana ceramah terlalu cengeng. Contoh. Payah. Apa kalau Sultan jemput saya? Mudah. Saya nak pergi sendiri memang payah. Nabi nak pergi Mi'raj sendiri memang payah. Tapi Allah jemput. Sultan jemput saya. Dia hantar surat. Dia bagi persalinan. Tak cukup dengan tu tuan-tuan. Dia hantar rider lagi. Mengawal kiri kanan. Bupi Bukan cakap Allah kendaki. Allah hantar kenderaan nama Borok. Pengawal dia pula. Malaikat Jibril AS. Apa payahnya tuan? Semut batu hampak. Di batu hampak tu. Di sekolah saya tu. Ada seekor semut. Saya nak keluar mari ni, kelang lama. Isteri saya tanya, bang, abang nak keluar pergi apa? Dia bagi tahu nak keluar sebelum Zuhur. Isteri saya pun setrika baju. Digantung dekat paku. Kat dinding. Ni baju siap bang Lagi pakailah baju ni. Baiklah. Kemudian tuan, seekor semut masuklah poket jubah saya. Saya nak tolak, saya pakailah jubah saya tu. Saya pun nak tahu semut duduk dalam poket. Kemudian tuan-tuan sekalian, saya pun bawa semut tadi. Tuan-tuan tahu pergi mana? Pergi dekat dekat pondok Ustaz Jeffrey. Ceramah Isra' Mi'raj. Tengah saya ceramah, semut tu keluar poket. Ramainya. Dia masuk balik. Lagi main pula. Kelah lama. Masa saya sampai kat tempat elek tu, dia keluar. Banyaknya bas. Banyaknya kenderaan. Teksi pun ada, lori pun ada, van pun ada. Lepas tu saya ceramah, dia keluar tengok. Ramainya orang. Saya balik ke rumah tuan, duduk dalam poket, saya gantung balik baju saya. Semut ni tuan-tuan dia keluar cerita kat mak dia. Mak. Hang mana aku tengok tak nampak? Saya pergi Kelang lama kuliah mu. Dengar ceramah Isra' Mi'raj. Dia pun ceritalah dalam perjalanan dia tu sehingga pondok Ustaz Jeffrey. Apa yang dia tengok semua dia cerita. Mak dia kata merepet Kan dekat tu Kelang lama jauh. Macam mana hang nak pergi? Bukan saya pergi mak Ustaz Siddiq bawa. Ustaz Siddiq dia kata Kelang lama. Hang kata pergi Perlis pun percaya. Contoh. Allah yang memperjalankan Nabi. Subhanallazi asra bi abdihi. Siapa yang Allah bawa ni? Allah kata hamba-Nya.
Siapa hamba Allah yang diperjalankan tu? Sudah tentulah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tak sebut, Allah tak sebut bi Muhammadin. Allah sebut bi abdihi. Artinya tuan-tuan, nak sebutnya Nabi Muhammad ni walaupun dia naik sampai melihat Tuhan, duduk tempat yang tertinggi semua, dia tetap hamba bagi Allah Ta'ala. Gelaran hamba ni gelaran cukup hebat. Hamba ni artinya dia beribadat kepada Allah, dia tunduk segala perintah Allah. Sebab tu masjid ni tuan-tuan, dia merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi Allah Ta'ala, ialah masjid. Masjid ni apa? Tempat sujud. Sujud ni apa? Meletakkan muka kita ni yang mulia ni di tempat yang paling rendah. Ni, lantai ni tempat kita pijak. Muka ni tempat mulia. Tuan-tuan berdiri pun muka duduk di atas. Tuan-tuan duduk pun muka tinggi. Tuan-tuan tidur pun muka tuan-tuan tinggi. Tuan-tuan tidur buah bantai. Tinggi muka daripada punggung. Tak ada pula orang tidur tunggu buyung. Mana ada? Tapi bila mai semayang tuan-tuan, kita letak muka kita ni tempat yang paling rendah. Ketika kita letak muka kita di tempat yang rendah ni tuan-tuan, kita sujud kepada Allah Ta'ala, ketika itulah kita orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika kita merendahkan diri, mengabdikan diri kepada Allah, ketika itulah kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Allah panggil Nabi bi'abdihi. Perjalanan ini tuan-tuan berlaku pada waktu malam. Lailan. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Pada malam hari. Nabi ni nak pergi mana? Nabi nak pergi tuan-tuan menghadap Allah Ta'ala. Nak melihat Allah. Dekatkan diri dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Allah kata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhan dia, bertemu dalam keadaan Tuhan redha kita. Bagaimana caranya nak bertemu dengan Allah? Falyamal amalan salihan. Kena mengerjakan amalan-amalan soleh. Dalam mengerjakan amal soleh itu, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan mempersekutukan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Untuk mendekatkan diri dengan Allah, berjumpa dengan Allah, dengan ibadat. Ibadat apa yang paling hebat sekali tuan-tuan? Ibadat tengah malam lah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebahagian daripada malam, kamu kerjakan ibadat sunat padanya itu. Bangun malam, semayang tahajud. Allah Subhanahu Wa Ta'ala seronok suka tuan-tuan melihat hambanya yang berjalan malam, yang beribadat di waktu malam. Kalau tuan-tuan nak dekatkan diri dengan Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan Tuhan redha, Allah maj'al khaira ayyamina yauman nalqa wa anta radin anna. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah sebaik-baik hari aku. Hari aku bertemu dengan Engkau, ya Allah, dalam keadaan Engkau redha kepada aku. Kita nak kita berjumpa Allah, Allah redha. Kata ulama, amalan yang paling hebat, bangun di tengah malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ayat yang paling awal tuan-tuan, yang diturunkan oleh Allah selepas surah Iqra, surah Al-Mudassir, surah Al-Muzammil. Wahai orang yang berselimut, bangkit mengerjakan semayang di waktu malam. Yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Turunlah Allah ke langit dunia ini sampai 1/3 akhir malam. 3, 4, 5 pagi waktu malam. Allah turun, maksud sini rahmat Allah mencurah-curah di waktu tengah malam. Allah Ta'ala berfirman, fayaqulu man yad'uni fastajiba lahu. Siapa antara kamu nak berdoa, berdoa, aku nak mustajabkan doa. Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu.
Siapa antara kamu yang mau meminta, minta aku nak bagi. Wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, mintalah ampun. Aku akan perkenankan mereka yang minta ampun tu, Allah akan ampun dosa mereka. Allah berbangga tuan-tuan, hambanya yang bangun malam. Allah panggil malaikat. Ada hadis sebut, tengok hamba-Ku sanggup tinggal tempat tidur, tinggal bantai selimut dia, pembaringan dia, kerana aku. Bangunlah tuan-tuan di tengah malam untuk mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peristiwa Isra' Mi'raj ni, perjalanan Nabi untuk bertemu dengan Allah dilakukan di waktu malam. Memberi isyarat jelas, kalau kita nak bertemu dengan Allah, kita kena jadikan malam itu sebahagian daripada kehidupan kita untuk menguatkan kerohanian kita. Baca Quran. Waratilil Qur'ana tartila. Berzikir. Sembahyang tahajud. Baca Quran. Istighfar. Ni jalan-jalan membawa kita disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan ini daripada mana ke mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid ke masjid. Tuan-tuan, kalau nak dekat dengan Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, perjalanan Tuhan, masjid ke masjid. Ramai kawan kita masjid ke masjid. Dengar kuliah ni, pergi masjid ni. Dengar kuliah ni, pergi masjid. Orang yang pergi masjid ke masjid ni, insya-Allah tuan, dia sampai kepada Allah Ta'ala. Kelak malam tak boleh. Orang yang pergi tempat hiburan, nama-nama. Masjid ke masjid. Rumah keduanya, masjid. Di antara pemuda-pemuda, orang yang mendapat redha Allah di lindungan Arash, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Percaya tuan-tuan, masjid ni akan menjadi saksi pada tuan-tuan. Lantai, dinding, bumbung, semua jadi saksi. Tuan-tuan sebagai orang yang mengimarahkan masjid. Hebat tuan-tuan sekalian. Masjid mana? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram Makkahul Mukarramah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Bila sebut Masjidil Aqsa ni tuan-tuan, masya-Allah. Tidak sentuh sikit tentang sejarah Masjidil Aqsa. Katanya, banyak orang kata, ulama-ulama kata, dibina zaman Nabi Sulaiman AS. Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Dikuasai oleh orang-orang Rom, Kristian. Lamalah. Sehinggalah tuan-tuan sekalian, datang Sayyidina Umar, zaman pemerintahan Sayyidina Umar, tentera Islam dapat mengalahkan tentera Rom Timur. Dan Baitul Maqdis dikuasai oleh umat Islam. Umar dijemput oleh Mahar Herakla untuk menerima Masjidil Aqsa. Dia datang tuan-tuan sekalian dengan seekor unta, 2 orang. Dia naik, khadam dia duduk di bawah berjalan. Sampai satu batu, tukar. Umar pula naik, khadam dia turun. Khadam turun. Bergilak-gilak tuan. Sampai Masjidil Aqsa, giliran Umar lepas ke bawah. Khadam duduk di atas. Pakaian khadam ni cantik pada Umar lagi. Pakaian Umar bertampung-tampung. Pakaian khadam lagi segak. Dia pun ingat atas unta tu, khadam Umar tu, dia sangka, yang ni lah Umar. Bakat peluk dia, cium tangan dia. Dia kata, bukan aku duduk di bawah tu. Tu Umar. Pribadi Umar. Orang yang mampu membebaskan Masjidil Aqsa. Orang macam Umar. Hidupnya zuhud. Tak ada hidup bermewah-mewah. Tuan-tuan, satu pidato Umar yang semua orang ingat. Antara lain dia berucap depan tentera Islam dalam Masjidil Aqsa. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Wa mahma nabtaghil izza bi ghairi ma a'azzanallah azallanallah. Kita ni satu kaum dimuliakan oleh Allah dengan sebab Islam. Kita berjaya mengalahkan tentera Rom, dapat menguasai Masjidil Aqsa semata-mata kerana kita berjuang atas nama Islam. Fa mahma nabtaghil izza bi ghairi ma a'azzanallah azallanallah. Kalau kita mencari kekuatan lain daripada dimuliakan oleh Allah, yakni Islam, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lama tuan-tuan Islam memerintah. Orang Kristian boleh ziarah, orang Yahudi boleh ziarah Masjid Al-Aqsa. Tak ada halangan, rintangan. Sehingga berlakulah tuan-tuan satu pakatan di kalangan negara-negara Eropah. Jerman, Belanda, Portugal, Spanyol, Britain. Bergabung tenaga tuan-tuan di bawah satu bendera. Bendera Salibiyah. Crusade. Mereka menyerang Palestin. Dan menyerang tuan-tuan sekalian, Baitul Maqdis. Umat Islam pertahan habis-habisan. Tapi tuan-tuan sekalian, dengan makna kata kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Baitul Maqdis dan juga Al-Aqsa tumbang di tangan tentera-tentera Kristian yang begitu gagah dan hebat ketika itu. Umat Islam bertahan di luar masjid dan dalam masjid. Beribu-ribu tentera Islam menikmati itu, dibunuh oleh tentera-tentera Talib. Sejarah ahli sejarawan meriwayatkan tentera Salib dengan angkuh masuk ke Masjid Al-Aqsa dengan kuda-kuda perang mereka. Kuda perang ini mengharungi tuan-tuan 1/2 meter darah umat Islam. Penuh darah, lautan darah dalam masjid tersebut. 1/2 meter, sekaki setengah darah umat Islam tuan-tuan diharungi oleh kuda-kuda tentera Salib. 88 tahun. Masjid Al-Aqsa dijadikan gereja. Suara azan tak dibenarkan berkumandang dalam Masjid Al-Aqsa. 88 tahun. Sehinggalah Allah memunculkan seorang mujaddid yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Orang Kurdish. Ahli sunnah wal jamaah. Kerja dia tuan-tuan menyatukan umat Islam. Dia menggunakan tuan-tuan kesempatan bulan Rejab. Dia berpidato, dia berceramah dengan membaca Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Maha suci Allah memperjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Daripada Masjidil Haram Makkahul Mukarramah ke Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, ke Masjidil Aqsa yang diberkati oleh Allah sekeliling masjid tersebut. Masjid yang diberkati oleh Allah pada malam tersebut, tempat Nabi bertolak daripada Masjidil Aqsa naik ke langit. Masjid itu sekarang dikuasai oleh tentera-tentera Kristian. Dia mengajak umat Islam bersatu menentang tentera Salib di atas nama, makna kata, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di bawah bendera kalimah La ilaha illallah. Peperangan demi peperangan demi peperangan demi peperangan. Sehinggalah selepas 88 tahun tuan-tuan Masjid Al-Aqsa dijadikan gereja. Tepat pada hari Jumaat 27 Rejab, Salahuddin Ayyubi berjaya mengalahkan tentera Kristian yang begitu besar tuan-tuan. Hingga berjaya membebaskan Masjidil Aqsa. 27 Rejab. Pada hari Jumaat setelah 88 tahun Masjidil Aqsa dijadikan sebagai gereja. Dicuci Masjidil Aqsa, barulah berkumandang azan hari Jumaat. Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau nak bebaskan Masjid Al-Aqsa, kita kena cari pemimpin macam Umar, macam Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Salahuddin? Salahuddin ni tuan-tuan, lepas dia bebas Masjid Al-Aqsa, dia sakit. Sakit. Hampir nak meninggal dunia. Sebelum dia meninggal, dia wasiat. Kalau takdir aku mati, tolong buka peti yang ada bersama-sama aku ni. Siapa pun tak tahu tuan-tuan. Salahuddin kalau pergi mana pun peti besi ni dia tak tinggal. Dia kata kalau aku mati yang buka peti besi ni. Siapa pun tak tahu apa ada dalam peti besi tu. Bila dia mati tuan, orang buka. Buka-buka dapat apa tuan? Sekepi surat wasiat. Dia cuma berwasiat 2 perkara ya.
Pertama, tolong kapankan mayat aku dengan kain yang ada dalam peti besi ini. Kain ini kain ihram yang pernah aku pakai ketika mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Kain yang pernah dibasahi oleh air Zam-Zam. Yang kedua, dalam peti ini ada debu. Debu-debu tanah. Tolong jadikan debu ni sebagai bantai. Masuk ke dalam karung buat bantai. Debu-debu ni adalah debu-debu yang pernah melekat di tubuh badan aku ketika aku menentang tentera-tentera salib. Aku mau bersemadi dengan debu-debu ini dalam kubur, dia kata. Kemudian tuan-tuan sekalian, orang buat bantai dapat 12 biji bantai. Lepas perang tuan, selalu dia akan sapu badan dia ni. Dia akan ambil debu-debu ni, dia bubuh dalam peti. Dia rop, dia bubuh dalam peti. Dapat 12 biji bantai. Tuan-tuan bayangkan berapa ratus kali tentera Salahuddin berperang menentang tentera salib. Tak ada masa berseronok dengan anak dan isteri. Rumah dia tuan-tuan di kemah-kemah tentera. Kehidupan dia cukup kuat ibadat. Malam-malam hari sebelum pergi berperang, dia akan cek tentera, kemah-kemah tentera dia. Mana yang bangkit semayang malam, beristighfar, baca Quran, berzikir, berselawat, maka orang inilah yang dibawa pergi berperang. Kerana dia kata orang macam inilah yang layak menerima pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita amat memerlukan seorang pemimpin yang boleh menyatukan umat Islam sedunia, tuan-tuan. Umat Islam hidup berpecah belah, bergaduh sama sendiri macam berlaku di Syria, di Iraq, di Libya. Seolah-olah tak ada harapan nak menyatukan dah umat Islam. Kita di Malaysia pun lebih kurang gitulah. Mana dia Salahuddin yang mampu menyelesaikan permasalahan umat Islam. Perpaduan ini akan mewujudkan kekuatan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan berbantah, jangan berkelahi. Akan hilang kekuatan kamu. Perpaduan akan melahirkan kekuatan. Dengan perpaduan itulah tuan-tuan Salahuddin berjaya merampas semula Baitul Maqdis daripada tentera-tentera salib. Walaupun tentera salib ketika itu paling kuat dalam dunia, mampu dikalahkan oleh tentera-tentera Islam di atas semangat perpaduan. Mana dia Salahuddin? Mana dia Salahuddin yang mampu nak bebaskan Masjid Al-Aqsa pada hari ini? Membebaskan bumi Palestin daripada jajahan dijajah oleh orang-orang Yahudi. Satu lagi saya nak sebut tuan-tuan, dia sebut Rejab ni. Besok 28 Rejab. Tuan-tuan perasan tak apa berlaku besok? 28 Rejab 1342 Hijrah. Itulah tarikh tumbangnya kerajaan Islam Turki Osmaniyah, yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang dibantu oleh orang Kristian dan orang Yahudi antara bangsa. Tumbangnya Turki Osmaniyah berarti tumbangnya sebuah khilafah Islamiah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Khilafah Islamiah diasaskan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Selepas wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tegakkan Khulafa Ar-Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Apa makna khalifah? Khalifah ni untuk menegakkan agama, memelihara agama, menegakkan hukum Allah. Iqamatuddin wa siyasatu dunya bih. Jaga agama, tegak agama, pelihara agama dan takbir dunia ni dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada khilafah tuan-tuan, umat Islam terjaga dan terpelihara. Bila tumbang saja Turki Osmaniyah, umat Islam ibarat ayam kehilangan ibu, berceridau. Ketika itu orang nak buat apa pun boleh tuan-tuan kata umat Islam. Beratus dah 100 tahun dah tuan-tuan. Besok tepat 100 tahun hilangnya khilafah Islamiah di atas muka bumi. Sepanjang 100 tahun tuan-tuan, orang boleh buat ikut suka orang Islam. Nak tembak, nak sepak, nak buat apa. Di Palestin, di Myanmar, di rata-rata lah, satu dunia lah. Baik itu tuan-tuan, Nabi berjanji setiap 100 tahun Allah akan hantar mujaddid
yang akan mengangkat balik agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau umur kita panjang tuan-tuan, dah genap 100 tahun khilafah hilang ni. InsyaAllah kalau umur kita panjang, kita akan lihat siapakah mujadid itu yang akan mampu menyatukan umat Islam seluruh dunia, yang akan membentuk satu kekuatan yang akan merampas balik Masjidil Aqsa yang dijajah oleh Yahudi. Mana selama ni insya-Allah. Jadi oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadikan satu keyakinan kita, keazaman kita, kesungguhan kita untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang dicengkam oleh orang Yahudi yang ada pada hari ini. Sambung lagi, allazi barakna haulahu, yang mana perjalanan Nabi itu sekelilingnya diberkati oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Kami nak tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Seluruh alam Allah, alam kubur, alam akhirat, alam barzakh, semua Allah tunjuk. Bahkan Nabi tengok syurga, Nabi tengok neraka. Nabi tengok neraka, Nabi nampak apa? Dalam satu hadis Nabi kata, at-talaqtu 'alan nar lailatal mi'raj. Menjenguk aku ke dalam neraka pada malam aku dimi'rajkan ke langit. Faru'aitu, aku melihat aksar ahli hal fuqara, kebanyakan penghuni neraka tu orang fakir. Orang fakir yang ramai sekali masuk neraka. Sahabat tanya, minal mal ya Rasulullah, adakah mereka fakir harta? Nabi kata, la, bal minal ilmi. Bukan fakir harta, fakir ilmu, jahil. Yang masuk neraka orang jahil. Hang jahil ilmu usuluddin, ilmu tauhid, iman tak sah. Tak sah iman. Kita dah sonok kata kita orang beriman. Allah tak iktiraf. Ittifaq ulama, siapa yang tidak tahu sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil bagi Allah dan sifat yang harus bagi Allah dan Rasulnya, maka tidak syak lagi. Mereka tak ada iman. Jahil ilmu fiqh, ibadat kita tak sah. Semayang kita, puasa kita, bacaan Quran kita, semua tak sah. Jahil ilmu tasawuf, kita mati dalam keadaan dosa besar, kita tak sedar. Kita mati dalam keadaan takabur, kita tak tahu kita takabur. Kita riak, kita tak tahu kita riak. Kita ujub, tak tahu kita ujub. Kita orang hasad dengki pun tak tahu kita hasad dengki. Mengajilah tuan-tuan, tuntutlah ilmu. Ini Nabi tengok. Apa Nabi tengok lagi? Nabi kata, aku dengar pada malam tu Allah berfirman, ya Muhammad, hamilul Quran la yu'azzabun wa la yuhasabuna yaumal qiyamah. Wahai Muhammad, orang yang menghafal Quran, dia tidak akan dihisap, tak akan diazab pada hari kiamat. Hari kiamat, orang hafal Quran tak dihisap, tak diazab. Hisap pun tak kena, azab pun tak kena. Ya Muhammad, hamlatul Quran iza mata tabki alai samawati wal ardi wal malaikati. Muhammad, orang hafal Quran ni, kalau dia mati, menangis seluruh isi langitku dan isi bumiku, dan menangis seluruh para malaikatku. Hadisnya panjang tuan. Itu di antara kelebihan orang menghafal Quran. Jadi kalau tuan-tuan ada anak kecil-kecil tu, hantarlah seorang pergi ma'at tafiz. Kan? Banyak ada anak, hantarlah seorang. Saya ustaz, anak saya semua tua lah. Yang sulung, yang bongsu pun umur 25 tahun dah. Nak hafal Quran macam mana? Lain tu 30, 40. Nak buat macam mana? Saya kata senang saja. Kahwin satu lagi. Betul ya tuan? Saya dulu tuan-tuan, isteri pertama azam nak hafal Quran anak-anak ni. Tapi ya takdir Allah tak berjaya. Seorang pun tak berjaya hafal Quran. Lama saya fikir nak buat lagu mana. Saya kahwin satu lagi tuan. Saya kahwin dengan orang Sabah. Kahwin dengan orang Sabah tuan sekalian. Alhamdulillah dengan izin Allah. Anak saya yang sulung perempuan, habis dah khatam Quran 30 juzuk hafal. Adik dia pun laki-laki pun macam tu juga, Masya Allah, seronoknya. Tadi singgah dekat ustaz
Ustaz Jeffrey di Lubuk Buntang. Tanya ustaz mengajak macam mana anak saya. Anak saya seorang mengaji itu. Hafal Quran. InsyaAllah ustaz. InsyaAllah. Nampaknya cerah. Boleh hafal Quran. Lega. Jadi kalau ada 3, alhamdulillah. Tuan-tuan pun mana tahu. Tuan-tuan bersemangat. Nak anak hafal Quran. Tapi tuan-tuan, anak tuan-tuan tua dah. Kahwinlah satu lagi. Tapi pakatlah elok. Agak bergaduh pula. InsyaAllah. Di antara apa yang Nabi tengok. Allah kata, innahu was-sami'ul basir. Semuanya Allah amat mendengar, lagi amat melihat. Itu Nas Isra. Al-Isra ayat 1. Adapun Mi'raj, firman Allah Ta'ala, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril. Melihat Jibril bentuknya yang asli. Selalu Nabi datang ke muka bumi, dia merupa macam manusia. Tapi pada malam Mi'raj, Nabi melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asli. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Di satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Ulama kata Sidratul Muntaha ni langit ke-7. Sampai langit ke-7, Jibril tak boleh tukar rupa. Dia muncul dalam bentuk rupanya yang asli. Yang kata sebelah sayap Jibril tu boleh tutup dunia ni. Nabi tengok Jibril di langit ke-7. Di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Di situlah adanya syurga Allah. Namanya Jannatul Ma'wa. Jelas. Allah sebut Nabi dah sampai ke Sidratul Muntaha. Habis mustawa Hadratul Qudsi. Itu hadis Nabi menceritakan. Hadis Bukhari tuan-tuan. Nabi menceritakan macam mana mula peristiwa tu. Nabi berada di Hijir. Datang Jibril bawa dia ke tepi telaga Zamzam. Nabi dibedah dadanya. Dibasuh. Maknanya tuan-tuan, kita kalau nak bertemu dengan Allah, nak mendekatkan diri dengan Allah, sedia cuci hati kita ni. Dengan bertaubat, buang segala sifat mazmumah. Taubat daripada segala dosa. Tuan-tuan sekalian, kemudian Nabi dibawa datang seekor binatang pada syurga namanya Borak. Dan Nabi diperjalankan malam tu mengendarai Borak sampai ke Baitul Maqdis. Dia pun cerita satu apa yang dia lihat. Jadi tuan-tuan sekalian, sepanjang perjalanan itu Nabi yang nampak 2 aja yang elok. Yang pertama, Nabi tengok orang bercucuk tanam. Sekali dia tanam, terus tuai. Nabi heran. Tanam gandum, sekali tanam, bila kita tuai, kena tanam balik. Macam kita tanam padi sini lah. Sekali tanam, lepas tuai, kena tanam lain kan? Ni tak. Tanam sekali, terus tuai je. Maknanya tuan-tuan, kita di dunia ni, kita tanam ibadat kita, sana besok tuai, tak ada tanam lah. Di akhirat. Yang kedua, Nabi tercium bau wangi. Ketika melepasi Mesir. Jibril bagi tahu, itulah kubur Masyitah. Tukang sikat Fir'aun yang mati syahid kerana mempertahankan akidah dia. Yang lepas tu tuan-tuan, Nabi tengok macam-macam. Yang menariknya tuan-tuan, lepas Nabi tengok, Nabi tanya, siapa ni? Inilah umat Tuhan hamba yang balok semayang. Yang hantuk kepala tu. Umat Tuhan hamba yang tinggal semayang. Balok semayang. Lepas tu tuan-tuan sekalian, Nabi tengok ada satu macam ranting kayu. Berduri-duri. Siapa jalan semua dia duduk sekat. Koyak rabak baju orang dibuat dia. Apa ni Muhammad? Ni Jibril. Umat Tuhan hamba menghalang kerja-kerja dakwah. Nabi jalan lagi. Nampak orang gunting lidah. Lidah tu bersambung. Gunting lagi. Apa ni? Buat kerja bodoh macam ni. Gunting lidah sendiri. Ini umat Tuhan hamba. Kerja buat fitnah. Fitnah sana, fitnah sini. Hari-hari kerja dia. Kenyang dengan fitnah. Ada orang pula Nabi tengok. Ada daging bagui punya ada. Goreng, masak semua. Dia pergi makan daging busuk. Daging busuk. Apa ni Jibril? Umat Tuhan hamba. Ada isteri yang baik di rumah. Dia pergi cari perempuan pelacur. Sugar book lah.
sugar daddy lah, sugar baby lah. Semua berlaku Nabi tengok. Macam-macam lah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kalau kita renung tuan-tuan, Masya Allah. Ini yang sedang berlaku di kalangan umat Islam. Berlaku pertemuan antara hak dan batil. Golongan yang buat mungkar, buat maksiat, buat fitnah. Kita tegur dia, kalau aku tak buat, samalah aku. Dia jangka kerja buat dia tu betul. Apa yang dia buat, dia fitnah orang. Buat kemungkaran LGBT. LGBT ni tuan-tuan, jangan tuan-tuan nampak LGBT ni cuma berkaitan dengan darai aja. Kalau sangat darai tu kecil lah tuan-tuan. Ini bukan darai, lesbian. Betina menikah dengan betina. Macam kita menikah suami isteri, depa betina sama betina, perempuan sama perempuan, duduk serumah macam berumah tangga. Jantan sama jantan, gay. Seorang jantan jadi betina, seorang jantan jadi jantan. Yang betina ni, seorang betina jadi jantan, seorang suami, seorang betina jadi isteri. Aku tak faham, pedih lah aku pun. Mereka ni ada pasukan lawyer tuan. Cabar mahkamah syariah. Di mahkamah persekutuan. Ingat senang ke kes nak pergi sampai mahkamah persekutuan. Mahkamah tinggi pun kita tak larat dah. Nak ambil lawyer. Mahkamah rayuan. Mahkamah persekutuan. Berapa ratus ribu kena habis duit. Contoh jangan ingat darai. Di belakang mereka tuan ada satu pasukan lawyer. Yang nak bela mereka. Hari ni mereka ada cabar tuan-tuan. Undang-undang Mahkamah Syariah Negeri Sembilan. Sebelum ni beberapa tahun lepas. Bila Mahkamah Syariah, apabila Jabatan Agama Islam tangkap laki-laki pakai perempuan. Bercara di Mahkamah Syariah. Dicabar di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Sivil. Kalah Mahkamah Negeri Sembilan ni kalah. Yang terbaru tuan-tuan, Mahkamah Syariah Negeri Selangor dikalahkan oleh puak-puak LGBT ni. Ini bukan benda kecil. Lepas ni akan cabar Kedah, akan cabar Perak, akan cabar mahkamah. Ini yang sedang berlaku tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Bukan benda kecil. Apa Nabi tengok golongan seks gila ni pada malam Mi'raj, ni sedang berlaku. Ustaz Derih tanya di parlimen. Bilangan bayi yang tak sah taraf. Artinya tak ada bapak. Tak boleh dibinkan dengan bapak dia. Sebab tak ada nikah kahwin cara sah. Berapa ramai? 500,000 tuan-tuan. Bukan sikit. Angka ni sentiasa meningkat. Yang membimbangkan kita bila baby ni dicek DNA, kebanyakannya Melayu tuan. Tuan-tuan bayangkan, benda ni benda besar, bukan benda kecil. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh. Bila kamu kata kat perempuan ni, jangan buat rosak atas muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka kata kami buat muslih. Kami buat kebaikan. Kami memperjuangkan hak asasi manusia. Human right. Aduh, hak apa ni lawan Tuhan? Takkan kita nak kata, hak aku nak maki mak aku. Dia duk maki mak dia. Janganlah mak hang kata kasar kat mak hang. Hak kebebasan bersuara. Human right. Gila mereka cakap. Ni sedang mereka perjuangkan. Mereka membelakangkan agama. Ni sedang berlaku di hadapan kita. Bila kita kata jangan buat rosak atas muka bumi, dia berkata kami buat masleh. Kami buat kebaikan. Ala innahu humul mufsidu walakin la yash'urun. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka itu melakukan kerosakan atas muka bumi, sedangkan mereka tak tahu, mereka tak sedar. Mereka tak melanggar segala peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis kita nak buat apa tuan-tuan? Ni kita sampai ke apa ni menajisah. Sambung lagi. Tuan-tuan tahu apa jadi? Bila Nabi Muhammad SAW tuan-tuan sampai di Sidratul Muntaha, Jibril kata, Muhammad anta wa rabbuk. Engkau dengan Tuhan ni. Lepas ni aku tak payah nak naik lagi dah. Nabi kata, Jibril nak tinggal aku seorang-seorang sini. Jibril kata, aku kalau aku naik terbakar.
Tak boleh naik dah. Lebih pada Sidratul Muntaha tak boleh naik dah. Nabi mengembaralah seorang diri, tuan-tuan. Dia melintasi mustawa. Mustawa ni Jibril pun tak sampai. Nabi lintas-lintas, Nabi nampak apa? Katanya di mustawa itulah makna Nabi mendengar kalam menulis di atas loh. Maka Nabi terlihat seorang laki-laki sedang beribadat, sedang semayang. Nabi heran, Jibril pun tak boleh sampai tempat ni. Macam mana laki-laki ni boleh sampai? Bila Nabi berjumpa kembali Jibril lepas turun daripada sana, dia tanya Jibril. Jibril kata, itulah laki-laki. Sepanjang hidup dia tak pernah derhaka pada mak bapak dia. Ketika dia hidup di dunia dulu, dia tak pernah derhaka pada mak bapak dia. Tentang rujuk surah Al-Isra, Allah ada berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua ibu bapa kamu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak suruh kamu, melainkan suruh beribadat kepada Allah Taala. Dan kepada kedua ibu bapa kamu, hendaklah kamu melakukan ihsan, melakukan kebaikan. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata kepada mereka. Jadi orang yang taat ibu bapa, sayang mak bapak dia, Allah tajalli, Allah tunjuk kat Nabi. Makna kata kemuliaan yang Allah bagi. Berada makna, tuan-tuan, di makna kata berada, makna kata di tempat yang cukup tinggi. Mustawa, atas pada Sidratul Muntaha. Saya nasihatkan diri saya tak ada dah, mak dah meninggal, pak dah meninggal. Tuan-tuan yang masih ada ibu dan bapa, yang tuan-tuan jaga mereka itu, jagalah baik-baik. Layan mereka elok-elok. Memang tuan-tuan, kalau mak bapak ni, tuan-tuan, ni ujian bagi Allah Ta'ala untuk kita. Saya dulu ketika pak saya masih hidup, kita dah balik rumah pukul 3 pagi, 4 pagi, mata mengantuk lepas ceramah. Buka-buka pintu dia dengar, main lah sidik sini, dengar, main bersembang dengan aku. Dia nak kita layan dia. Bersembang dengan dia, layan dia. Dia kesunyian ketika dia sakit. Layanlah mak bapak, tuan-tuan. Jangan kasar dengan mereka itu. InsyaAllah tuan-tuan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditakdirkan mak bapak tuan telah meninggal dunia, ingatlah tuan-tuan, mereka itu laksana orang lemah di lautan. Mereka mengharapkan anak-anak di darat ni lah hantar pelampung kat mereka. Mereka tercungap-cungap, tuan-tuan, mengharapkan bantuan daripada kita sebagai anak. Hantarlah pelampung kat dia. Bacalah tuan-tuan ayat Quran. Hadiah kepada mak bapak kita. Buatlah amal ibadat sebanyak-banyak untuk kita sampaikan kepada ibu dan bapa kita. Kerana apa, tuan-tuan sekalian? Mereka diibaratkan orang yang sedang lemah di lautan. Kapal-kapal tolong. Hantarlah tuan-tuan bantuan dengan amal ibadat. Doalah kepada ibu bapa dengan banyak doa. Kerana doa anak kepada ibu bapaknya amat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama di waktu-waktu malam. Ya Allah, ampunlah dosa kedua ibu bapakku. Kesianlah kepada mereka. Seperti mereka kasihi aku ketika aku kecil. Doa tu kita baca selalu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bila sampai Hadratul Qudusi, dapat melihat Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi terpandang wajah Allah, tuan-tuan, Masya Allah. Nabi setuju, malu. Hambanya yang kerdil diizin oleh Allah Ta'ala melihat wajah Allah. Tuan-tuan, kurniaan Allah yang paling besar besok, tuan-tuan, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah maja'al khaira ayyamina. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari aku ini. Hari apa yang paling baik untuk kita? Yaumanal qa. Hari yang aku bertemumu, ya Allah. Wa anta radin anna. Dalam keadaan kau redha kepada aku. Allah redha kita, Allah sayang kita, Allah izin kita melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dapat melihat ketika dia hidup. Orang lain tak boleh. Nabi kata, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu takkan dapat melihat
Tuhanmu, melainkan kamu mati. Bila mati, baru boleh melihat Allah. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi yang mereka tahap makrifatnya yang tinggi, mereka rindu kepada Allah, sayang kepada Allah, kasih kepada Allah. Mereka ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, al-mautu jisrul habibi ilal habib. Maut itu, mati itu jambatan kekasih, bertemu kekasih. Sebab itu rata-rata sahabat tuan-tuan, mereka ingin mati untuk bertemu dengan Allah. Mati apa? Mati syahid. Allah Ta'ala kata apa? Inna wa yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah kasih pada orang yang berjuang di jalan Allah dalam keadaan bersaf, bertanzim, laksana bangunan yang terserapi. Itu tarbiyah Nabi. Mereka cintakan syahid. Istihar perang je tuan-tuan. Jangan kata orang tua, budak-budak, kanak-kanak berdiri atas ujung-ujung jari mereka supaya nampak dia tinggi. Kod-kod terpilih untuk pergi perang. Rata-rata sahabat macam tu. Kerana mereka cinta Tuhan mereka, ingin bertemu dengan Tuhan mereka. Nabi kata, al-mautu jisrul habibi ilal habib. Maut itu jambatan kekasih dengan kekasih. Kalau tuan-tuan Allah izin melihat wajah Allah, nikmat syurga dah jadi kecil. Nikmat melihat wajah Allah tu nikmat yang cukup besar tuan-tuan sekalian. Nabi tersungkuk dan sujud. Allah berfirman, ya Muhammad. Wahai Muhammad. Nabi kata, labbaika ya Allah. Aku datang ya Allah. Angkat kepalamu, minta apa nak minta. Hai, kalau kita lah tuan-tuan, Allah kata minta aku nak bagi. Apa minta apa? Agak-agak Perdana Menteri. Yang dah 3 kali menjadi Perdana Menteri pun nak lagi. Oh, aku tak tahulah. Apa Nabi minta? Mari kita dengar apa Nabi minta. Ini tercatat dalam kitab hadis Isra' Mi'raj. Tentang buka kitab Kibatul Muhtad pun ada hadis ni. Apa Nabi kata? Ya Rabb, Khalil taqatta Ibrahim Khalila. Wa'taitahu mulkan azima. Ya Allah, kau jadikan Ibrahim kekasih kau, Khalil. Kau anugerah Ibrahim sebuah kerajaan yang besar. Wa kallamta Musa taklima. Kau berkata-kata dengan Nabi Musa. Ibrahim Allah bagi ni. Nabi Musa Allah bagi ni. Wa'taita Dauda mulkan azima. Wa antalahul hadid wa saqartalahul jibal. Kau jadikan Nabi Daud memiliki kerajaan yang besar. Kau lembutkan besi bagi Nabi Daud. Nabi Daud tuan-tuan, Allah anugerah kat dia boleh lembut besi. Besi tu dia picit dengan tangannya. Boleh buat golok, parang, senjata. Nabi Daud. Di antara yang Allah bagi Nabi Daud, wasaqar talahul jibal, dipermudahkan bukit buka gunung ganang. Nabi Daud boleh panjat bukit dengan cepat sekali. Dipermudah oleh Allah Ta'ala. Wa'taita ya Rabb Sulaiman mulkan azima. Kau anugerah kerajaan yang besar juga kepada Nabi Sulaiman. Wasaqar talahul jinna wal insa wal syayatin. Dan engkau permudahkan bagi Nabi Sulaiman manusia, jin dan juga syaitan. Yak malu nalahu ma yasha. Nabi Sulaiman boleh arah manusia, jin dan syaitan. Dia boleh perintah semua, punya hebat. Wasaqar talahul riyah. Kau permudah Nabi Sulaiman angin. Nabi Sulaiman kalau nak belayak mana-mana, naik atas sampan, bot, naik atas kapal, buka layak, arah angin. Tiup. Allah permudah macam tu Nabi Sulaiman. Wa taita mulkan la yambaghi li ahadin min ba'dih. Kau anugerah kerajaan yang besar kepada Nabi Sulaiman yang tak ada satu kerajaan pun lebih besar daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Apa Nabi minta? Allah suruh dia minta. Dia abang Ibrahim begini, Musa begini, Daud begini, Sulaiman begini. Tak minta lagi. Wa 'allamta ya Rabb Isa Taurat wal Injil. Kau ajar Nabi Isa
kitab Taurat dan Injil. Wa ja'altahu yabra'ul akmahul wal abrasu wa yuhyil mauta biiznik. Kau anugerah Nabi Isa boleh mengubat penyakit sopok, kanser, penyakit coronavirus tu. Kalau ada masa tu pun Nabi Isa boleh ubat. Bukan setakat tu, wa yuhyil mauta biiznik. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati dengan izin Allah. Itu mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Isa. Wa iztahu wa ummahu minasyaitanir rajim. Falam yakul li syaitani alaihima sabila. Engkau jadikan, kau pelihara Nabi Isa dan ibunya daripada tipu daya syaitan. Sehingga tak ada ruang bagi syaitan untuk menggoda Nabi Isa dan ibunya. Apa Nabi minta? Nabi Ibrahim bagi ni, Nabi Musa sekian, Nabi Daud sekian, Nabi Sulaiman sekian, Nabi Isa sekian. Itu cara meminta. Maknanya, aku ni ya Allah, bagilah apa pun. Nabi tak minta, tak tentukan apa dia nak. Cuma dia cerita apa yang Tuhan telah bagi pada Nabi-Nabi yang terdahulu. Rupanya, tu kaedah meminta, tuan-tuan. Saya dulu, tuan, rumah saya dekat masjid, Bola Pangkok. Yang baca Mi'raj, Tok Guru Haji Nawawi. Bila aku dengar dia buat kuliah Isra' Mi'raj, nak minta lagu ni rupanya. Lepas tu, pak saya tanya, Sidik, awak, muka masam. Anda apa? Pak bagi dekat Kak Boziah sampai RM10. Pak bagi dekat adik Pan RM15. Dekat adik Milah dengar cerita sampai RM20. Ambil lah kat hang 30. Betul tak? Kalau minta RM30 besar tapi tak minta 30. Habak lah. Kak Boziah macam ni, adik Milah lagu ni, adik Pan lagu ni, ambil lah kat hang 30. Betul tak? Kita kadang-kadang baca Mi'raj tiap-tiap tahun. Nak minta pun tak kerti. Yang amat berhormat Menteri Besar mai ziarah masjid kita. Menteri apa tak tahu mai melawat masjid kita. Menteri tanya, Menteri Persekutuan tanya pada pengurusi masjid, nak apa? Tahu nak minta apa? Minta jamban. Baca Mi'raj minta jamban. Mai aku nak ajak hangpa cara minta. Bila menteri tanya nak apa? Dekat gereja yang berhormat bagi dengar cerita sampai 15 juta. Dekat tokoh Hindu tu 20 juta. Dekat sekolah Cina tu dengar cerita sampai 30 juta. Berapa nak bagi kita? Abang ambil lah kampung 40 juta. Ya. Betul lah cara minta. Ni bila menteri tanya nak apa? Nak jamban. Lepas dah. Baca Mi'raj tiap tahun, minta pun tak kerti. Ya. Ni cara minta lain kali. Kalau ada menteri mai apa, babak tu. Jangan minta. Cerita ya. Kat gereja, bagi lagu ni. Kat tokoh Hindu, bagi lagu ni. Kat sekolah Cina, bagi lagu ni. Tak kata apa. Dia pun pikir. Takkan nak bagi korang kot. Ambil lah 40 juta. 40 juta. Buat masjid besar lagi. Ya. Baca Mi'raj tiap tahun tapi tak kerti nak minta. Ni Nabi tunjuk cara minta. Ya. Apa Allah bagi? Hebat-hebat lah tuan-tuan. Allah bagi kat Nabi. Panjanglah cerita kita hanya. Hadis taqaltuka habibah. Ku jadikan kamu kekasih aku. Malam tu Nabi dapat title kekasih Allah, Habibullah. Sampai hari ni orang panggil Nabi Habibullah. Allah bagi pada malam tu. Banyak lagi Allah bagi. Allah jadikan umat Nabi Muhammad umat terbaik. Khairah ummah. Ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat terbaik, ummatan wasatan. Yang paling hebat, Allah bagi kat Nabi Muhammad sembahyang 50 waktu. Minta korang akhirnya dapatlah 5 waktu. Allah kata walaupun 5 waktu sehari semalam, pahalanya tetap 50 waktu.
Memberi arti satu waktu kita sembahyang seperti pahalanya 10 waktu. 10 waktu tuan. Tuan sembahyang Isya tak lagi. Satu waktu Allah bagi 10 waktu. Seperti sembahyang Isya 10 kali. Maghrib ke Isya ke subuh, Allah gandakan 10 kali ganda. Maka kata para ulama, maka begitulah ibadat-ibadat yang lain. Paling kurang Allah gandakan 10 kali ganda. Tuan-tuan bagilah, buatlah apa pun kebajikan. Allah gandakan 10 kali ganda. Kerana malam tu dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pahala yang berganda pada umatnya. Inilah anugerah di antara anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya tuan-tuan sekalian, kita berkaitan dengan peristiwa Isra' Mi'raj ni, kita dah faham sikit sebanyaknya cerita-cerita dia. Cuma bulan Rejab ni, selain pada Isra' dan Mi'raj, Nabi tuan-tuan sekalian ada doa minta Allah berkati. Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban. Minta Allah Ta'ala berkati bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Jadi tuan-tuan sekalian, kita Rejab dah nak habis dah, sehari 2 lagi ya. Yang tinggal Sya'ban. Marilah kita hidupkan sungguh-sungguh bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk masuk Ramadan. Bangun malam, baca Quran, puasa-puasa sunat. Tuan-tuan puasa sunat bulan Sya'ban, mai bulan Ramadan, perut tuan-tuan dah bersedia untuk puasa. Lagi sikit tuan-tuan makan, lagi kurang tuan-tuan makan, tuan-tuan lagi kuat dapat kekuatan ibadat di bulan Ramadan. Mana tahu tuan-tuan, di tangan malaikat yang cabut nyawa ni, malakal maut ni, kemungkinan nama kita ada dalam senarai. Senarai 2021. Mungkin salah seorangnya Sidik Nur. Mungkin. Atau nama tuan-tuan. Kalau senarai tu dah ada kat malaikat, tahun ni tuan-tuan mati. Kalau tuan-tuan ni dia ambil nyawa tuan-tuan, maknanya Ramadan ni Ramadan yang terakhir lah untuk tuan-tuan. Kita cuba saya upaya untuk dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kalau tuan-tuan boleh berkemampuan untuk bangun setiap malam, insya-Allah salah satu malam tu terkena dengan Lailatul Qadar. Jadi persiapan Rejab, Sya'ban ni cukup penting untuk tuan-tuan menghadapi Ramadan yang penuh barakah itu. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan sekalian makna diberi kekuatan oleh Allah menghidupkan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini dapat kita menikmati Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, untuk itu marilah kita makna berdaya upaya bersungguh-sungguh minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita boleh menghidupkan Ramadan lepas Sya'ban, dan kemuncaknya dapat kita mengimarahkan sungguh-sungguh bulan Ramadan yang penuh barakah. Tuan-tuan tak boleh sebulan Sya'ban ni buatlah 2 minggu ke, 3 minggu ke, seminggu pun tak apa, 10 hari pun tak apa. Jadi kalau tuan-tuan berpuasa di bulan Rejab, bulan Sya'ban, insya-Allah tuan-tuan dipermudahkan oleh Allah nanti di bulan Ramadan. Tuan-tuan puasa tentu kena makan sahur. Tidak? Puasa dapat kekuatan dengan bersahur. Makanan apa yang paling tuan-tuan suka waktu sahur? Agak-agak. Tuan-tuan suka makan apa? Tuan-tuan nak jawab pun tak kerti. Tuan-tuan makan lebih laju kalau ada telur masin. Tidak? Kalau tak ada telur masin, tuan-tuan makan sikit lah. Malam ni saya bawa telur masin banyak. Apa-apa kat beli. Untuk apa? Persiapan ni bulan Sya'ban ni. Kan? Untuk kita makna kata makan kita boleh lebih sikit, boleh ada kekuatan sikit untuk kita menghidupkan bulan-bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ni yang insya-Allah akan beri kita kekuatan di bulan Ramadan yang akan datang. Di samping itu tuan-tuan, saya juga mengajak tuan-tuan dan diri saya bersedia untuk menghadapi pilihan raya yang akan berlaku mungkin sangat tak berapa lama lagi. Tuan-tuan bangkit tengah malam bulan Sya'ban, bulan Ramadan, doa banyak-banyak supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan hati-hati umat Islam di Malaysia ni. Dengan perpaduan sungguh-sungguh kalangan umat Islam,
Maka DAP khususnya kafir menentang Islam ni tidak ada kekuatan langsung tuan-tuan untuk menguasai muka bumi Malaysia ni. Kalau kita berpecah saja, mereka akan masuk, mereka akan menang. Jadi kunci kemenangan tuan-tuan menyatukan umat Islam. Allah pun kata, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan berpecah belah, akan hilang kekuatan kamu, kata Allah Taala. Waqtasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Allah suruh kita bersatu memegang tali Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman ni bersaudara. Satukanlah umat Islam yang berbantah-bantah, yang berkelahi. Orang berkelahi, kita satukan. Jangan kita pecah belahkan umat Islam di atas muka bumi. Kita pecahkan dia, maka akhirnya kafir akan menguasai kita. Jadi tuan-tuan doa banyak-banyak di bulan Ramadan, bulan Rejab, Syakban, Ramadan ni. Mudah-mudahan Allah satukan hati-hati umat Islam. Orang Melayu kata, bersatu teguh, bercerai roboh, insya-Allah. Maka perpaduan kunci kekuatan. Nabi berjaya menyatukan hati umat Islam. Dengan perpaduan itulah mereka berjaya menumbangkan dua kuasa besar, Rom dan Parsi. Kita pun kalau kita inginkan kekuatan, jalan kita ikut jalan ni bawa oleh Nabi SAW dengan menyatukan umat Islam. Jangan cari perpecahan. Unsur-unsur perpecahan jangan kita timbulkan dalam Facebook kita, dalam WhatsApp kita, dalam media maya. Cukup-cukuplah. Kerja kita jangan memporak-perandakan umat Islam. Kerja kita ialah menyatukan umat Islam di muka bumi Allah. Kerana kita yakin dengan perpaduan ini kita mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. Fawasiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurikal ladzi la yaqbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa hiya bima'rifatik wa amita ala syahadati fi sabilik innaka ni'maula wa ni'man nasir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillah bil alamin. Takbir, takbir, takbir. Walillahil haq.